Guys, korang suka layan video anime kan? Tak lengkap layan anime tanpa aksi mengunyah jajan. Korang jangan risau, Omar Candy akan menemani korang layan anime dengan penuh asyik. Kesedapannya akan membuatkan korang non-stop mengunyah hingga ketak kepala. Omar Candy adalah sejenis soft nugget candy yang chewy di mulut, digabungkan dengan rasa lemak susu berkrim serta campuran kacang premium yang sehat. Omar Candy amat sesuai dimakan untuk semua peringkat usia. Omar Candy juga adalah candy sehat yang pertama di Malaysia. Bukan itu sahaja, aku juga menawarkan korang hadiah menarik bagi setiap pembelian yang berjaya mengumpulkan 3 kad gold karakter anime yang berbeza-beza. Korang layak untuk mendapat satu t-shirt yang menarik khusus daripada Scoverto. Pemenang akan dipilih selepas jualan tamat. Cepat guys, get it now dan cargas. Omar Candy with anime gold card ini limited edition, hanya dibuka order sampai kehabisanul stok sahaja. Lepas ni kita dah tak offer dah. Get it now. Siapa cepat, dia dapat Ikuzu Yarudomo. What up guys, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Scoverto. Alright guys, dalam video kali ini aku perdatangkan kepada kalian teori-teori dari nakama kita yang telah diorang kongsikan kepada diriku di dalam ruangan nakama teori di dalam Discord Kimi Scoverto Fleet. So kepada korang yang ada teori korang untuk aku sampaikan kepada nakama kita semua dalam segmen nakama teori ni, korang boleh share dalam grup Discord tu tapi janganlah pendek sangat. Contohnya macam, bang, saya rasa Shanks jahat lah. Tu je lah pendapat saya. Mohon abang share teori saya ni ya. Letih lah macam gitu kan. Kasih panjang lah sikit dengan buktinya, dengan faktanya, dengan rujukannya semua kan. Dan kalau korang nak sharekan teori yang korang jumpa dalam FB ke, Reddit ke, Telegram ke pun boleh, tak ada masalah. Janji kita pakat-pakat ada contribution je untuk menghypekan lagi community kita. Okay? Alright guys, jom let's proceed with the content. Alright, teori pertama yang akan dihidangkan ini adalah daripada Azman Kamen. Assalamualaikum Kimi Scoverto. Waalaikumsalam. Saya ada teori yang ingin dikongsikan mengenai One Piece. Teori ini saya hanya berfikir sahaja dan tak membuat kajian yang lebih dalam. Teori saya mengenai Shanks, iaitu bagaimana dia boleh mengetahui apa yang bakal terjadi kepada Ace sekiranya Ace mengejar Kurohige. Saya tak rasa Shanks mempunyai kemampuan yang mampu membaca masa hadapan mahupun salah satu ahli Akagami Pirate. Shanks bukan ahli Akagami Pirates ke? Maksud dia mahupun salah satu ahli Akagami pun tak mampu baca masa hadapan? Tak apa, kita baca dulu. Teori saya adalah Shanks ialah seorang yang bijak melebihi ahli kapal Akagami yang lain. Pada pendapat saya, di Laugh Tale terdapat kesemua misteri, rahsia dan kisah silam mahupun masa hadapan yang masih tak diberitahu kepada kita. Seperti kita sedia maklum, terdapat 2 sahaja anggota Roger Pirate yang tak pergi ke Laugh Tale, iaitu Buggy dan Shanks. In my opinion, kalau kita kira sekali Kozuki Toki, Inuarashi dengan Nekomamushi, so jadi 5 orang lah kan. By the way, Douglas Bullet tu non-canon, okay? Maksudnya hanya diadakan dalam anime sahaja. Okay, sambung lagi. Akibat sedih akan pemergian Roger, Shanks tak mampu bertanya banyak mengenai Laugh Tale. Jadi cara Shanks mengetahui ialah dengan mencari semula ahli Roger Pirate yang masih lagi tersisa. Akibat terlampau banyak maklumat yang ada di Laugh Tale, jadi tidak boleh dihafal oleh satu orang. Dengan ini terungkap juga mengapa Shanks tinggal lama di East Blue, kerana masih ramai ahli Roger Pirate yang masih tinggal di situ disebabkan di situ Roger dilahirkan. Roger Pirate ditubuhkan dan Roger pun mati di situ. Contoh, Buggy masih tinggal di East Blue walaupun kita tidak tahu Buggy dilahirkan di mana. Pada pendapat saya, segala maklumat yang didapati Shanks tidaklah terperinci sehingga Shanks perlu mengkaitkan kesemua maklumat yang dia dapatkan untuk mengetahui maklumat mengenai masa hadapan. Kemungkinan Shanks bertemu relik di Sebau di Island bukan sahaja untuk melapisi kapal, kemungkinan Shanks juga bertanya mengenai maklumat yang dia milikinya. Saya rasa relik juga adalah orang yang bertanggungjawab mengenai perang di Marineford, tetapi tak lengkap. Tak lengkap. Kemungkinan maklumat yang diberi relik ialah
akan berlakunya perang di Marineford yang melibatkan salah satu Yonko yang terjadi akibat pembalasan dendam. Oh, maklumat tak lengkap kot maksud dia tadi. Disebabkan terlalu minimnya maklumat yang diberi ini juga boleh mengkaitkan sebab Shanks mahukan gelaran Yonko. Seperti kita ketahui, Yonko mempunyai pengaruh dan wilayah kekuasaan yang besar. Dengan ini Shanks senang untuk mendapatkan maklumat. Dan apabila Shanks mendapat maklumat bahawa Ace pergi mengejar Kurohige untuk membalas dendam, Shanks teringat akan parut yang diberikan Kurohige kepadanya dan yakin perang itu melibatkan Shirohige Pirate. Ini juga berlaku ketika Shanks menahan Kaido dari datang ke perang itu dengan dia mendapat maklumat akan adanya kedatangan Yonko kedua dan segera menghentikannya. Itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana telah membaca teori saya, dan sekiranya saya mempunyai masa lagi, saya akan memberikan teori. Sekian, terima kasih. From Azman Kamen. Wow, menarik my brother. Thank you Azman Kamen kerana sudi berkongsi pendapat. Alright, jom kita tengok next teori. Teori seterusnya datangnya daripada Ray Kun. Assalamualaikum Bang Kimi. Aku ada teori pasal Goldie Roger. Okay, let's start. Di awal pengembaraan Roger, kita dapat lihat yang dia awal-awal lagi dah ada topi jerami yang belum diketahui asal usulnya. Topi ini juga dipakainya sehingga tamat perjalanannya. So, teori aku, jika topi jerami gegasi yang diperlihatkan bersama-sama Im sama betul-betul topi Joy Boy, aku rasa Roger sudah cukup tahu tentang Al-Kisah si Joy Boy ini. Jika kita lihat di Arc Wano, Yamato ingin menjadi seperti Oden selepas membaca jurnal Oden. Jadi mari kita spekulasikan bahawa Roger juga ada menyimpan perkara yang hampir sama macam jurnal dan itu milik Joy Boy. Sebab sampai sekarang pun kita belum tahu macam mana Yamato boleh memiliki jurnal Oden. So maybe in future Oda tunjukkan flashback ketika Yamato menjumpai jurnal tersebut. Kesimpulannya, topi jerami yang selama ini menjadi legasi dari Roger ke Shanks dan Shanks ke Luffy adalah topi yang random je Roger pakai untuk nampak seperti Joy Boy. Sekian. Assalamualaikum from Ray. Thank you so much Ray. So macam mana guys? Please leave your comment di bawah berkenaan teori Ray ini. Dan kepada Ray, if you are watching this video, thank you so much. Okay? Alright, teori seterusnya datangnya daripada Fizz Cool. Salam Kimisko Virtu. Waalaikumsalam. Dan nakama sekalian, aka rakan semua. Saya bersetuju dengan Ray Kun dan saya rasakan Goldie Roger buat topi jerami dari sepihan jerami topi Joy Boy kerana topi asal Joy Boy sangat besar. Dan saya berpendapat begini, asas cerita adalah perkaitan topi jerami dan semua ada kaitan dengan topi jerami. Mungkin dari situlah pengembaraan Goldie Roger mengembara mencari One Piece sehingga ke Raftail aka Laugh-Tale dan mereka tertawa di pulau tersebut dan mengatakan mereka sampai terlalu awal. Saya dapat merasakan di pulau tersebut adalah Joy Boy telah menanam pokok jerami, gandum ataupun barley yang digunakan untuk membuat topi jerami tersebut. Itu yang menyebabkan Roger dan kawan-kawan tertawa kerana One Piece adalah pokok jerami yang masih belum masak lagi. Bayangkan mereka semua bersusah payah bertarung bagai, pecahkan kod poneglyph dan lain-lain, at last dapat pokok jerami. Mungkin Joy Boy user Mugi-Mugi no Mi, user Devil Fruit jerami. Sekian andaian saya yang tak masuk akal. Lawak pula aku baca teori ni. But still, Laugh-Tale ni very misteri. So kita tak boleh nak menidakkan apa-apa pun pendapat, spekulasi dan andaian. So aku appreciate your thought my brother Fizz Cool. Tapi ada ke pokok jerami Alright, teori seterusnya datangnya daripada Rap. Tapi teori ni dah obsolete sebab sekarang kita dah pun masuk chapter 1039 dah. Aku ucapkan ribuan kemaafan sebab lambat sampaikan teori awak ni But still, thank you for the sharing. Okay? Alright, teori seterusnya datangnya daripada Mr. Prince. Assalamualaikum Kimisko Virtu. Waalaikumsalam. Saya nak kemukakan pendapat saya. Kurang pasti sama ada Kimi pernah ulas mengenainya. Ianya mengenai Blackbeard. Teach sudah memakan 2 buah syaitan, iaitu Yami Yami Nomi, the strongest Logia, dan Gura Gura Nomi, the strongest Paramecia. Pada pendapat Kimi, adakah Blackbeard Pirate akan datang ke Wano untuk membunuh Kaido dan mengambil buah Uo Uo Nomi, Mythical Zoan milik Kaido? Seperti mana kita tahu yang Jolly Roger Blackbeard Pirate ni adalah 3 tengkorak. Adakah 3 tengkorak itu memberi maksud yang Teach memiliki 3 identiti? Sebab semasa di Jaya, Zoro ada kata yang bukan dia tapi mereka. Seolah-olahnya Teach tidak bersendirian dan sekiranya ada 3 identiti, bermaksud Teach akan memakan satu lagi buah syaitan yang mungkin milik Kaido. Sekiranya dia makan buah tersebut, maka lengkaplah tubuhnya dengan 3 identiti dan 3 buah syaitan dari jenis yang berbeza, Logia, Paramecia dan Zoan. Harap Kimi boleh ulas dan share. Terima kasih from Mr. Prince. So untuk
ni sebenarnya aku dah ada juga cerita sebelum ni dan dah bahas dalam KS Question Corner sebelum ni, tapi aku tak sure yang mana. So maybe aku tak dapat nak ulas panjang dalam video ni sebab aku nak bagi laluan kepada nakama kita untuk berteori. Okay, by the way, thank you Mr. Prince for the sharing. Support nakama first. Dalam segmen SNF hari ni, aku nak share dengan korang manga One Piece dalam bentuk PDF. Maybe ramai dari korang yang nak baca manga dan kadang-kadang ada masalah line, kadang-kadang iklan bersepah-sepah. Jadi untuk itu di sini ada satu perkhidmatan untuk nakama semua membeli files manga One Piece dalam bentuk PDF sampai volume 100 dan sekarang ni dah ada 94 volumes dah berwarna. Harga bermula dengan RM2.50 dan full set hanya RM11 sahaja. Sekiranya korang berminat, link disediakan dalam ruangan description di bawah. Dan untuk kesempatan ini juga aku kongsikan juga FB page Dengo Design yang menyediakan perkhidmatan reka bentuk grafik dan cara-cara menggunakan aplikasi berkaitan dengan reka bentuk grafik. Sekiranya korang berminat untuk buat logo gaming korang, logo YouTube korang, ataupun logo persatuan korang atau logo bisnes korang, korang boleh segera hubungi Dengo Design. Link Dengo Design aku sediakan di ruangan description di bawah. Alright, next teori datangnya daripada Luqman Yaakob. Hai, Assalamualaikum Kimisko Verto. Waalaikumsalam. Saya ada terfikir mengenai teori Shanks. Sama ada Shanks adalah pemakan devil fruit atau tidak. Mungkin ya dan mungkin tidak. Jika ya, Shanks memang dah ada devil fruit semenjak dia selamatkan Luffy. Teori di sini adalah saya berfikiran bahawa Shanks telah menjadi next user devil fruit dari Toki, iaitu boleh memanipulasi masa, I think. Dan pada waktu East Blue tu, Shanks telah pun awaken DV dia. DV ni apa kalau DF devil fruit? Mungkin devil fruit kot. Masa dia selamatkan Luffy, dia manipulate laut tu supaya dia berhenti sekejap tanpa mengena kepada Shanks. Dan mungkin juga tidak, teorinya adalah one of nakama Red Hair Pirate, either Lucky Roo ataupun Ben mempunyai DV tersebut. Mungkin devil fruit aku sini dan telah bawa teleportkan Shanks ke tempat Luffy diculik. Dan juga pada Marineford War, diorang boleh berada di HQ dengan cepat. From Wolf Ace Gaming. Wow, what a very nice theory, brother. Cuma berkenaan Shanks ni lah kan, aku nak petik sikit adalah, pada aku setakat ni Shanks ni peranan dia dalam One Piece ni lebih kepada penegak keamanan kan? Sebab sebelum ni kita boleh nampak dia datang jumpa Whitebeard untuk hentikan Ace dari kejar Blackbeard. Then dia jumpa Kaido untuk stop Kaido dari datang Marineford. Then dia datang jumpa Gorosei untuk bercakap berkenaan certain pirates. Then dia datang Marineford untuk bercakap dengan Sengoku untuk stop peperangan di Marineford. Cuma kita belum nampak dia jumpa Revolutionary Army je lagi kan, untuk stop berdendam dengan World Government atau hentikan pergerakan Revolutionary Army ni. So setakat ni Shanks ni pada aku nampak macam penggerak keamanan dengan cara dia sendiri, which is dengan cara masing-masing jaga kain masing-masing, jangan sibuk kain orang. Lebih kurang macam tu lah kan. Alright, next and last teori untuk video kali ni datangnya daripada Akagami. Korang ni memang minat dengan Shanks. Assalamualaikum brother Kimi. Waalaikumsalam. Dan semua warga nakama semua, saya nak kemukakan teori saya sama ada betul atau tidak. Teori saya macam ni, setelah Onigashima mendarat di Wano, diselamatkan di suatu tempat bukan di capital, dan berkemungkinan selepas Kaido dikalahkan, the next game yang Oda setkan untuk kita is kru Big Mom menentang Mugiwara. Seperti yang kita tahu, kru Big Mom jatuh 2 kali, ditolak oleh King dan juga Marco. Akan tetapi mereka berjaya juga landing di tanah Wano, dan ada kemungkinan juga di Wano nanti Blackbeard akan muncul untuk mengambil Devil Fruit Kaido seperti yang dinyatakan oleh Mr. Prince di atas. Kemudian pula datangnya pihak World Government ke tanah Wano, dan kita boleh lihat dekat sini pihak Mugiwara betul-betul disadvantage menentang musuh yang kuat dan juga ramai. Saya berteori yang World Government akan berlawan dengan rakyat-rakyat di tanah Wano sendiri. Yalah, sebabnya World Government nak jadikan Wano sebagai tanah jajahan diorang. For sure lah rakyat-rakyat Wano akan backup negara diorang sendiri. Sekian, itu sahaja teori saya. Saya harap Brother Kimi boleh memberi kupasan tentang teori saya ini. Terima kasih from Syafiq. So yes, nampaknya macam itulah sebelum ni. Tapi sekarang nampaknya kapal-kapal World Government sekarang berhadapan dengan ancaman Zunisha. Dan anak-anak Big Mom Steel belum lagi nampak batang hidung diorang. So possible juga apa yang Syafiq ni rasakan. So guys, that's all yang aku boleh kongsikan untuk teori nakama kita kali ni. Kalau korang ada teori-teori yang best yang korang nak aku share dalam channel aku, korang boleh join Discord Kimisko Verto Fleet. Okay, diulangi, kalau korang nak share teori korang, join Discord
Kimisko Verto Fleet dan korang share teori korang dalam tab Nakama Teori itu. Okay, link Discord Kimisko Verto Fleet aku tinggalkan di pin komen di bawah dan juga di ruangan description. Okay, so guys, jumpa korang dalam next content. Okay, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi